Assalamualaikum murid-murid tahun 4. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sehat-sehat belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Murid-murid, pastikan kamu sudah bersedia seperti biasa buku teks, alat tulis dan satu lagi modul aktiviti mesra digital, buku yang warna pink tu. Okey? Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid, hari ini merupakan tajuk terakhir untuk tajuk sifat cahaya yang kita telah belajar beberapa minggu yang lepas. Oleh itu, kita akan buat sedikit ulang kaji ataupun kita nak refresh apa yang telah kita belajar, kita nak buat kesimpulan. Okey, kemudian kita akan buat latihan di dalam modul aktiviti mesra digital. Okey, jom buka buku teks muka surat 104. 104. Okey. Kita tengok dan perhatikan bersama-sama, okey? Di dalam buku ni, sekiranya cahaya tidak bergerak lurus, tidak boleh dipantulkan dan tidak dapat dibiaskan, apa yang mungkin berlaku? Cuba perhatikan situasi di bawah. Sebelum ni, kita belajar 3 sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan dan juga cahaya boleh dibiaskan. Teacher harap kamu tidak lupa ketiga-tiga sifat cahaya ini. Namun begitu, sekiranya sifat cahaya ini tidak wujud atau tidak berlaku di sekeliling kita, apa yang akan terjadi? Okey, cuba tengok situasi pertama. Jika cahaya tidak bergerak lurus, adakah cahaya dari lampu suluh dapat menyuluh objek yang dicari dengan tepat? Sekiranya kamu masih ingat tajuk cahaya bergerak lurus, yang kita perhatikan menggunakan cahaya daripada lampu suluh. Ingat tak? Pembentukan bayang-bayang, kan? Cuba bayangkan sekiranya cahaya lampu suluh tu tidak bergerak lurus. Seperti gambar ni, dia tak ke depan, dia ke atas. Dapatkah kamu cari barang di dalam tempat yang gelap? Mungkin kamu boleh perhatikan objek lain, tetapi mungkin untuk nak jumpa objek yang kamu nak cari tu lambat sedikit. Sedangkan sepatutnya ia membantu kamu mencari objek di dalam keadaan gelap. Okey, cuba perhatikan situasi kedua. Jika cahaya tidak dapat dipantulkan, adakah kita dapat melihat wajah pada cermin? Sekiranya kamu masih ingat, ada beberapa aplikasi pantulan cahaya dalam kehidupan kamu. Salah satunya adalah cermin muka. Fungsinya adalah untuk melihat imej muka kita. Sekiranya tak ada cermin, bagaimana kita nak perhatikan rupa wajah kita? Contoh, kalau teacher bagi ni, kalau bapa kamu atau abang kamu nak bercukur, boleh kamu bayangkan tak? Dia menghadap cermin nak cukur muka, kan? Tapi tak ada imej yang terpantul pada cermin tu. Bagaimana? Mungkin akan mendatangkan kecederaan. Dan ia juga menyukarkan kerja doktor gigi untuk melihat bahagian gigi yang di dalam, bahagian dalam seperti bahagian gigi geraham. Bagaimana doktor nak merawat gigi kamu? Kan? Kemudian situasi 3. Jika cahaya tidak dapat dibiaskan, adakah kanta tangan dapat membesarkan imej objek? Kanta tangan di sini adalah kanta pembesar. Jika kamu masih ingat, kita gunakan kanta ini ketika tahap 1 kita nak lihat daun. Ingat lagi tak? Jadi, jika ia cahaya yang tidak boleh dibiaskan, maka kanta pembesar ini tidak dapat berfungsi dengan
baik. Okey? Itulah kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan kita. Jom kita teruskan dengan latihan di dalam modul aktiviti mesra digital muka surat 49. Okey, murid-murid, kamu boleh buka muka surat 49, tulis nama kamu, kelas dan juga tarikh. Tarikh hari ini ialah 12 Ogos 2021. Sekiranya kamu ingin mengambil gambar dan menghantar sekerja kamu kepada teacher minta tolong sangat, sila tulis nama di setiap helaian yang kamu hantar. Supaya senang teacher nak kenal pasti ini kerja murid mana, kan? Okey, tajuknya sifat cahaya. Jom kita baca dahulu ya. Teacher terus pada pemerhatian, tapi kita baca dulu. Pembiasan cahaya. Jalankan aktiviti bersama rakan atau ibu bapa kamu. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ini terpulang kepada kamu sekiranya kamu ingin melakukan uji kaji ini ataupun tidak. Boleh, sebab uji kaji ini mudah saja kerana kita gunakan 3 bahan saja. Bikar. Jika kamu ingin buat uji kaji di rumah, kamu boleh ganti bikar ni menggunakan gelas ataupun bekas yang lut sinar. Okey. Duit shilling 50 sen dan air. Apa yang perlu dilakukan? Masukkan duit shilling ke dalam bikar. Yang kedua, perhatikan kedudukan duit shilling itu. Yang ketiga, masukkan air 3/4 penuh ke dalam bikar. 3/4 penuh maksudnya 3 suku. Lebih pada separuh lah. Perhatikan kedudukan imej duit shilling selepas air dimasukkan. Lakarkan pemerhatian kamu. Okey, kita nak lakarkan pemerhatian. Ingat ya, pemerhatian apa yang kita perhatikan ketika ataupun selepas membuat uji kaji. Okey, ini eksperimennya. Air, duit shilling dan kamulah pemerhati. Okey, pemerhati. Lengkapkan keputusan kamu dalam raja di bawah. Bila dicakap lengkapkan, maksudnya kamu kena lakarkan di mana imej duit shilling yang kamu dapat perhatikan. Kedudukan sebenarnya adalah di dasar bikar. Tapi imej yang dibiaskan di mana? Ingat lagi tak? Teacher kalau ingat lagi apa kita belajar tajuk cahaya boleh dibiaskan atau pembiasan cahaya. Di manakah kedudukan ataupun di manakah kedudukan imej duit shilling yang kamu boleh perhatikan? Bukan kedudukan sebenar, kedudukan imej. Okey? Ia kelihatan dekat dengan permukaan air. Okey? Tengok air, duit shilling tu adalah kedudukan ia sebenar dan mata kamu perhatikan imejnya seolah-olah dekat dengan permukaan air. Okey? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada aktiviti ini? Murid-murid, sekiranya kamu terjumpa perkataan kesimpulan, kesimpulannya adalah selepas kamu dah buat uji kaji ni, apa yang boleh kamu dapat daripada uji kaji itu? Itu masuk kesimpulan. Selepas buat uji kaji, baru kita boleh buat kesimpulan. Kesimpulannya, cahaya boleh apa murid-murid? Cahaya boleh dibiaskan. Okey, boleh kita teruskan dengan soalan C. Ini masih lagi muka surat 49 ya. Masih lagi. Kita akan buat 2 latihan hari ini, muka surat 49 dan 50. Kamu berhati-hati ya. Sebabnya buku latihan kamu ni dia boleh diceraikan kan. Macam ada dat-dat yang tepi tu boleh tarik kan. Jadi kita berhati-hatilah. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan C. Lakarkan bentuk pensel yang berada di dalam air dalam raja di bawah. Teacher pun lakar
Kerja kamu nak lakar jawapan je kan? Kerja teacher double, berganda. Teacher pun dah lakar sebelum lakar yang sebelum tu. Oh, teacher lupa nak labelkan air. Tapi teacher pasti kamu tahu itu air. Ingat tak bila pembiasan cahaya, pensel akan kelihatan bengkok. Nampak? Kelihatan bengkok. Betul kan? Kita ada belajar ini tajuk pembiasan cahaya. Kalau kamu nak tengok, ada dalam buku teks muka surat 100. Memang nampak bengkok. Alright? Jom kita teruskan latihan muka surat 50. Okey. Muka surat 50. Masih lagi tajuk pembiasan cahaya. Raja di bawah menunjukkan satu sinar cahaya yang dihalakan ke bongkah kaca. Oh, teacher sebenarnya agak terkilan juga sebenarnya. Sekiranya kita ni bersemuka dekat amal-amal teacher ada bongkah kaca ni. Boleh kita buat. Tapi tak apalah. Teacher rasa kalau kamu faham dan kamu rujuk buku teks, kamu boleh buat ni. Ataupun tengok cadangan jawapan daripada teacher. Okay, ini adalah sinar cahaya. Sekiranya pantulan cahaya ada sinar tuju, sinar pantulan, pembiasan juga ada gambar raja sinar cahaya, sumber cahaya, bongkah kaca. Okey, maksudnya ingat lagi teacher cakap kalau pembiasan cahaya melibatkan dua medium berbeza. Jadi medium yang terlibat kat sini adalah medium bongkah kaca dan juga udara. Kan? Okey. Apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu lengkapkan raja sinar cahaya dalam raja di atas ni. Ke mana ia pergi? Mula-mula garisan tu adalah sinar sinar daripada sumber cahaya tu. Ia dibiaskan daripada mana? Kemudian dia akan dibiaskan ke mana? Okey. Kenapa kita lihat image tu bengkok? Ingat lagi tak? Kerana ia melibatkan pergerakan cahaya dari dua medium berbeza. Ini adalah daripada udara ke bongkah kaca. Sinar daripada sumber cahaya akan ke bongkah kaca. Kemudian ia akan dibiaskan ke udara. Maka kita lihat, sebab itulah image yang kita perhatikan bengkok kerana sinar cahayanya pun bengkok. Pergerakan cahaya tu melibatkan dua medium berbeza dan pergerakannya bengkok. Seperti gambar rajah ni lah. Alright, sebab tu image yang kita perhatikan ia bengkok. Jom kita teruskan. Apakah sifat cahaya yang terlibat dalam penyiasatan ini? Tandakan tik pada jawapan yang betul. Adakah ia ada cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan ataupun cahaya boleh dibiaskan? Ya, kalau cahaya boleh dipantulkan, sinar tuju dengan sinar pantulan perlulah bersudut tegak ataupun 90 darjah. Tapi kita lihat sinar cahaya tadi bengkok. Kalau bengkok, ia adalah sinar cahaya bagi cahaya boleh dibiaskan. Teacher harap kamu boleh bezakan ya. Cahaya boleh dipantulkan dengan cahaya yang boleh dibiaskan melalui gambar raja sinar. Sinar cahaya sedikit berbezalah. Mungkin sedikit banyak. Alright, kita teruskan. Sebatang pen diletakkan di dalam gelas kaca yang berisi 200 ml air. Ramalkan apa yang diperhatikan. Apa yang kamu akan perhatikan sekiranya sebatang pen diletakkan di dalam bekas kaca yang berisi 200 ml air. Ini melibatkan dua medium, iaitu medium air dan juga udara. Cahaya pada pen akan dibiaskan melalui dua medium, iaitu air dan udara. Maka
pen kelihatan bengkok. Bila kita cakap pasal dibiaskan, sama ada apa imejnya kelihatan dekat di permukaan ataupun objek tu kelihatan bengkok. Okey. Kalau kantar mata yang dibiaskan lagi besar. Seperti kelihatan air, ingat tak? Dia cakap ikan di dalam air. Kita nampak ikan tu besar. Itu salah satu imej yang dibiaskan. Berikan alasan kenapa kamu cakap pen kelihatan bengkok. Ini teacher ajar minggu lepas ke 2 minggu lepas. Minggu lepas pasal rainbow kan. Jadi 2 minggu lepas tak silap teacher, iaitu sinar cahaya daripada pen yang berada di dalam air dibiaskan apabila bergerak dari medium air ke medium udara. Cahaya tu bergerak dari medium air ke medium udara, melibatkan dua medium, maka ia kelihatan bengkok. Kelihatan ya, pen tu tak bengkok, ia kelihatan bengkok kerana melibatkan dua medium. Sekiranya melibatkan satu medium, kita tak panggil pembiasan, maka tak adalah nampak bengkok. Okey? Teacher harap kamu faham. Itu saja pada minggu ini. Teacher harap insya-Allah minggu depan kita akan ke tajuk baru. Jadi pastikan kerja kamu, tajuk sifat cahaya ni kamu siap dan faham supaya kita boleh belajar tajuk baru dengan tenang. Okey, itu saja daripada teacher. Sehingga kita jumpa lagi insya-Allah. Bye. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.